warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita yang pertama hari ini ialah ilmu tajwid. Tajuk pertama ialah mad arid li sukun, mad iwad dan mad lin. Perkara yang akan kita lihat dalam tajuk ini ialah takrif, contoh, cara bacaan dan sedikit latihan. Yang pertama ialah mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni takrifnya apa? Iaitu huruf mad bertemu dengan huruf sukun arid ketika wakaf. Saya ulang, huruf mad bertemu dengan huruf sukun arid ketika wakaf. Jadi, para pelajar semua kena ingat apa itu huruf mad. Okey, kemudian dia bertemu dengan huruf sukun arid ketika wakaf. Maksud sukun arid tu ialah sukun yang mendatang kerana wakaf. Kalau sukun biasa, hurufnya di atas tu ada tanda sukun bulat tu kan, separuh bulatan. Tetapi yang ni dia bukan sukun asal, dia sukun mati kerana wakaf. Itu sebablah dinamakan mad arid li sukun. Okey, kita tengok contoh pada surah Al-Mulk ni pada ayat pertama iaitu pada perkataan qadir. Okey. Ia itu ialah huruf mad ya. Ia huruf mad bertemu dengan huruf ra sukun mendatang. Kita wakafkan. Maka itu dipanggil mad arid li sukun. Baiklah, kita tengok contoh-contoh lain bagi mad arid li sukun mengikut huruf. Okey, yang pertama huruf mad alif. Okey, jadi contoh bacaan mad arid li sukun, contoh kalimah mad arid li sukun ialah al-mihal. Alif, ya. Sebelum alif berbaris atas. Kalau bagi ya, sebelum ya berbaris bawah. Jadi kita baca hasir. Okey, yang ketiga iaitu huruf waw sebelum huruf mad berbaris depan dhammah, kita baca al-ghafur. Okey, sekarang kita nak tengok perkara yang ketiga ialah cara bacaan mad arid li sukun. Okey, cara bacaan mad arid li sukun ni ada 5 cara. Okey, cara yang pertama dibaca panjang 2 harakat. Jadi macam mana kita nak kira 2 harakat tu? Kira gerakan jari. Okey. Kalau perkataan mihal tadi, mihal 2 gerakan jari. Okey. Kalau 4 harakat, kita baca 4 gerakan jari, kita baca mihal panjang sikit, ya. Kalau 6 harakat, kita baca mihal. Okey, 6 harakat. Okey, yang ni kebiasaan hukum mad arid li sukun. Walau bagaimanapun, kadang-kadang ada setengah huruf boleh dibaca mad arid li sukun itu dengan cara raum sekadar 2 harakat ataupun ishmam dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Ishmam artinya muncungkan mulut tanpa menyebut kalimah tersebut ataupun tanpa suara, kita hanya buat bentuk saja. Raum melemahkan suara tersebut, jangan bunyi kuat sangat. Contoh surah Fatihah ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 kerana mim baris di bawah, maka kita bunyikan, kita muncung, kita bentukkan saja bibir kita dengan huruf tersebut. Manakala ayat 5 kerana nun berbaris dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita muncungkan mulut. Contoh dia begitulah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hukum tajwid yang kedua iaitu mad iwad.
Ain, waw, dot. Okay, apa maksud mad iwad ni? Okey, mad iwad ini ialah mad yang dibaca sekadar 2 harakat sebagai ganti kepada tanwin berbaris 2 di atas ketika wakaf. Mad yang dibaca sekadar 2 harakat. Okey, di sini dia dah sebut terus cara bacaan. Jadi kita baca macam mana? Sepanjang 2 harakat. Kenapa nak panjang 2 harakat? Sebagai ganti kepada tanwin. Berarti huruf tersebut ada tanda tanwin. Bila kita wakaf, kita matikan tanwin itu tinggal satu baris sahaja. Okey, kita tengok contoh kalimah yang merujuk kepada mad iwad. Okey, yang ni semua merujuk kepada surah Kahfi ya. Kita tengok yang pertama. Idzan abadan, tapi kerana dia mad iwad kita nak wakafkan, kita baca idzan abada mau'ida qasasa. Jadi 2 harakat, 2 gerakan jari. Okey. Para pelajar boleh cuba sebut ulang, praktis 2 harakat tu 2 gerakan jari. Okey, tajwid yang ketiga hari ini ialah mad lin. Apa ta'rif mad lin? Huruf lin. Apa dia huruf lin? Waw dan ya bertemu dengan huruf sukun arid. Tadi kita dah tahu apa dia sukun arid, bukan sukun asli ya. Sukun arid ketika wakaf. Untuk kenal lagi mad lin, sebelum huruf lin, huruf waw dan ya tadi, ada huruf berbaris di atas. Okay, mari kita tengok contoh mad lin, iaitu nombor 1 pada huruf ya sebelum ya berbaris atas. Jadi kita baca Quraish, Quraish. Kita tak baca Qurish, kita baca Quraish. Lembutkan lagi suara. Kemudian contoh yang kedua, masih lagi huruf ya sebelum ya berbaris atas. Al-Bait. Kita tak baca Al-Bait, kita baca Al-Bait. Dan yang ketiga, contohnya ialah huruf waw sebelum huruf waw berbaris atas. Kita baca khaw, khaw. Lembutkan bacaan. Ini adalah contoh yang dipetik daripada surah Quraisy. Nanti kita tengok dalam ayat tilawah kita ada tak contoh-contoh mad lin. Jadi macam mana cara baca mad lin ni? Mad lin ni harus dibaca 2 atau 4 atau 6 ketika wakaf. Kalau kita nak wasal, kita baca 2 harakat sahaja. Okey, kita tengok sedikit latihan pada kalimah tersebut. Okey, nyatakan hukum tajwid pada kalimah tersebut. Okey, yang pertama kita tengok saraba. Apa hukum tajwidnya? Ya, betul. Mad iwad. Ini surah Kahfi ya. Okey, yang kedua minal ghaiz. Minal ghaiz. Ini dalam surah Al-Mulk. Okey, ya, inilah mad lin. Kalau kita berhenti, kita wakafkan ya. Kalau kita sambung, baca 2 harakat. Okey. Kalau kita sambung, baca 2 harakat. Okey, yang ketiga ialah mad arid li sukun, iaitu bisair. Bisair. Ini juga dalam surah Al-Mulk. Baiklah, Ustazah harap semua para pelajar boleh faham tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, dan sekiranya ada kemusykilan, okey, boleh tanya pada guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.